Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah satu kesalahan ataupun satu perkara yang perlu dielakkan, ataupun satu perkara yang bahaya mempunyai followers, subscribers, penyokong yang ramai, pengikut yang ramai? Isunya bukan isu orang lain, saya juga. Isunya bukan soal berapa jumlah followers. Isunya adalah bagaimana hatimu ketika didatangi oleh pengikut-pengikutmu. Adakah engkau kuat untuk tidak diganggu syaitan? Seandainya Allah beri kepada kita kekuatan hati untuk berwaspada daripada gangguan dan tipu daya syaitan, maka mempunyai pengikut yang besar, pengikut yang ramai, followers yang ramai adalah sesuatu yang memberikan keuntungan kepada amal soleh kita, pahala yang berlipat kali ganda kepada kebajikan yang kita lakukan. Adapun seandainya kita mudah diperdaya dengan tipu daya syaitan, mudah lupa dan alpa kepada Tuhan yang kurniakan potensi dan kelebihan, maka penjarakanlah dirimu terlebih dahulu sebelum menonjol kepada awam, kepada publik. Saya kongsi refleksi ini berdasarkan surah Yusuf ayat yang ke-42. Saya kongsikan sedikit tadi di TV Al-Hijrah, tapi banyak benda tak dapat nak sampaikan. Saya kongsikanlah di YouTube saya ini pada rakan-rakan subscribers belaka, di mana Allah berfirman, wa qala lilladhi zanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Yusuf berkata kepada saudaranya yang Yusuf telah tafsirkan mimpinya, bahawasanya beliau akan terus berkhidmat sebagai penyedia arak kepada raja. Beliau akan bukan sekadar hidup, beliau akan mendapat kelebihan di sisi raja, akan terus berkhidmat kepada raja. Dan para ulama mentafsirkan bahawasanya rakan sepenjara Yusuf ini kerana bebas daripada pertuduhan cuba meracuni raja, maka beliau ditawarkan dengan kenaikan pangkat. Walaupun Quran tidak mendetailkan, tetapi ada asasnya kepada pentafsiran dan tadabbur para ulama, di mana beliau yang pernah sepenjara dengan Yusuf telah meminta pertolongan daripada beliau untuk membebaskan dirinya daripada terus lama terpenjara. Jadi kita cuba nak fokus kepada hanya satu isu sahaja. Adakah salah mempunyai pengikut yang ramai? Kita lihat dua situasi. Dalam ayat ini ada dua watak. Watak yang pertama adalah sahabat sepenjara dengan Yusuf yang diganggu syaitan. Para ulama mempunyai pelbagai pentafsiran kepada maksud fa'ansahu syaitan. Syaitan telah melupakannya tentang Tuhannya. Tetapi saya cenderung dan memilih pandangan yang menyatakan yang diganggu syaitan ini adalah sahabat sepenjara Yusuf. Beliau bukan sekadar lupa kepada dakwah yang panjang lebar Al-Quran rakamkan atas lidah Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi beliau juga telah melupakan janji beliau untuk membela Yusuf alaihi salam yang telah berbakti mentafsirkan mimpi beliau. Syaitan melupakannya dalam arti kata beliau telah lupa jasa sahabatnya Yusuf AS, dan terlupa Tuhannya sendiri yang memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan tertentu, seperti tidak didapati bersalah sehingga beliau dapat kenaikan pangkat dan jawatan berkhidmat kepada raja. Dan sudah pasti kerana mendapat kedudukan di sisi raja, beliau didatangi oleh ramai orang-orang kanan barangkali, orang-orang istana barangkali, pengikutnya barangkali bertambah, tetapi beliau diganggu syaitan sehingga terlupa untuk membela Yusuf kerana terpukau dengan alam baru, dunia baru. Seumpama kita lah dah lalui PKP lama, kita dapat kembali kepada norma.
kepada kehidupan kita yang normal, walaupun dengan norma baru. Tetapi kebanyakan kita, ya, termasuk saya sendiri, masa inilah kita diperdaya oleh syaitan. Tetapi kembali kepada topik kita ini, watak yang pertama adalah watak influencer yang telah diganggu syaitan. Semoga Allah memelihara saya dan kita semua, para influencers ini, daripada menjadi orang yang lupa jasa Allah Ta'ala kepada kita, yang memberikan kepada kita bakat, potensi, kelebihan, kefasihan lidah, ya, dan terpelihara daripada keaiban. Sebagaimana sahabat sepenjara Yusuf itu dipelihara Allah daripada dituduh, daripada diaibkan, daripada tersabit dengan kesalahan cuba meracuni raja. Tetapi Allah merakamkan beliau, ya, lupa daratan. Lupa bukan sekadar jasa Yusuf yang mentafsirkan mimpi, yang meminta dia untuk membela dirinya di hadapan raja, mengemukakan semula siasatan, tetapi lupa kepada Tuhan yang fa'ansahu syaitan zikra rabbih. Ustaz Nu'man Ali Khan menarik juga sudut pandang beliau, di mana beliau mengatakan bukan sekadar banduan itu, rakan sepenjara Yusuf lupa kepada Yusuf, tetapi lupa kepada dakwah yang Yusuf lakukan, iaitulah menyuruh kepada Tuhan. Dia lupa Tuhan dia. Dia dah nak beriman tapi dia lupa pada Tuhannya, akibat daripada terpukau dengan followers, terpukau dengan tawaran kenaikan pangkat di sisi raja. Dan ini kategori pertama influencers. Semoga Allah pelihara kita daripada mempunyai karakter seperti ini. Terima kasih Allah, kau tidak sibukkan kami dengan nama seperti siapa rakan sepenjara Yusuf ini, dan sebaliknya kau paparkan dalam bentuk yang sangat universal supaya kita semua terasa dengan ayat-ayat ini. Watak yang kedua, semoga ia adalah kita semua, iaitulah Yusuf alaihi salam. Kenapa Allah tangguhkan beliau? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Kenapa Allah jadikan Yusuf ini dikhianati oleh sahabat sepenjaranya, yang menyebabkan baginda terus merengkuk lama dalam penjara? Allah ada rencana. Yusuf tidak boleh keluar kerana peranan yang dilakukan oleh sahabat sepenjara. Ya, Allah nak ajar dari satu sudut, orang khianat tak akan menang. Innahu la yuflihu zalimun. Orang khianat tak akan menang. Ya. Orang yang dikhianati akan menang bila mereka beriman. Orang dikhianati akan menang bila orang yang dikhianati itu orang yang beriman. Seperti Yusuf AS. Okey, kembali kepada topik kita, iaitulah Yusuf merengkuk dalam penjara lebih lama. Nampak macam keburukan, tetapi sebenarnya Allah nak kuatkan lagi hati Yusuf AS sebelum menerima lambakan pujian, pujaan daripada rakyat Mesir. Kita semua sedia maklum, Yusuf akhirnya dibebaskan daripada penjara kerana beliaulah satu-satunya manusia daripada jutaan rakyat Mesir, termasuk menteri-menteri kanan juga tidak terpakai dalam hal mentafsirkan mimpi Raja Mesir. Semua orang tidak mampu untuk menerangkan masa depan Mesir berdasarkan mimpi yang dialami oleh Raja Mesir. Bahkan sebaliknya, menteri-menteri meminta agar Raja bertenang, take it easy, tidak perlu risau. Bayangkan kalau Raja menerima pakai saranan adghathu ahlam daripada menteri-menteri al-malak. Tetapi mujurlah Allah jadikan raja itu sangat serius dengan mimpi berkenaan, lalu meminta pandangan dan menerima pandangan daripada bekas sahabat sepenjara Yusuf yang baru teringat kepada Yusuf dan mencadangkan agar kita minta pandangan Yusuf dalam hal mimpi ini. Yusuf akhirnya dikeluarkan. Kita ringkaskan ceritanya, Yusuf dikeluarkan. Dalam perkataan lain, Allah tidak keluarkan Yusuf kecuali pada waktunya. Dan Allah Ta'ala tidak mahu Yusuf. Kita tahu ya, Yusuf memohon agar dia dikeluarkan daripada penjara, sedangkan penjara itu adalah as-sijnu ahabbu ilayya. Bukankah penjara sangat baginda cintai, tetapi kenapa tiba-tiba nak keluar? Kerana ini, kata Maududi rahimahullah, sudah bermulanya taklifan kerasulan dan kenabian. Jadi takkan ada duduk dalam penjara. Kalau dakwah perlu dilakukan sebagai seorang rasul, anda kena ketuk pintu setiap rakyat yang berjuta
di Mesir, 100,000 lebih itu. Jadi anda kena bebas daripada penjara untuk jalankan tanggungjawab sebagai kerasulan. Sebab tu baginda memohon agar dikeluarkan daripada penjara kerana tanggungjawab kerasulan untuk membawa Islam kepada rakyat Mesir, bukan hanya kepada banduan-banduan yang sangat sempit dan terbatas. Jadi Allah keluarkan Yusuf apabila hati baginda telah benar-benar kuat, tidak akan mungkin melakukan watak sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat sepenjaranya, terpukau dengan kehidupan dunia, terpukau dengan tawaran sebagai penasihat raja, terpukau dengan khazainul ardi, tetapi sebaliknya ini hafizun alim. Ni dua karakter. Jadi kita boleh simpulkan Yusuf AS, Allah menyimpan baginda lebih lama dalam penjara untuk kukuhkan lagi hati baginda, supaya nanti baginda menjadi influencers, kalau saya boleh katakan begitu. Semoga Allah ampunkan saya atas kesilapan barangkali memilih terminologi, tetapi ini keyakinan saya. Orang yang berpengaruh adalah seperti Nabi Yusuf. Seorang Rasul adalah orang yang berpengaruh, tetapi pengaruh dipegang dengan tangannya, tetapi bukan cita-cita dalam hatinya. Orang ramai datang kepada kita bukan matlamat dalam hati, tetapi hanyalah wasilah yang kita pegang di tangan untuk menyampaikan Islam kepada mereka, menyebarkan kebaikan kepada mereka. Hati kita kekal, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hati kita hanya Allah. Ambillah teladan daripada juga peristiwa keluarnya, bukan Nabi Yusuf daripada penjara, lalu orang berjuta-juta datang kepada beliau kerana viral. Ini orang yang mentafsirkan mimpi raja. Ini orang yang telah menyebabkan raja gembira selepas Al-Malak, pemimpin-pemimpin yang menyebabkan baginda duka cita. Ini orang yang telah disabit oleh mahkamah sebagai tidak bersalah tetapi terpenjara. Yang salah adalah orang yang menggodanya, Al-Aziz, isteri Al-Aziz. Seluruh dunia viral dan Allah jadikan seluruh rakyat Mesir, termasuk rajanya, melutut kepada seorang banduan yang bernama Yusuf AS. Bayangkan kalau Yusuf keluar kerana peranan sahabatnya tadi, dia terpaksa ketuk pintu satu persatu kerana beliau tidak ada sebarang kedudukan di sisi raja. Sekarang kerana beliau lebih lama merengkuk dalam penjara, nak tunggu mimpi Raja Mesir, akhirnya Raja Mesir bermimpi, maka baginda satu-satunya pentasir mimpi berkenaan. Maka Allah tunjukkan beliau memang melalui jalan untuk menuju ke pentas kekuasaan. Jadi barang siapa berkuasa sudah pasti seorang influencer, tetapi beliau kekal mengingati Allah, tidak tergolong daripada golongan fa'ansahu syaitan zikru rabbih. Jadi tuan-tuan, ya, ada dua pilihan. Mudah-mudahan kalau kita mahu terus berkecimpung dalam dakwah sebagai influencers, kukuhkan hati kita dengan sentiasa mengingati Allah. Jangan sekali-kali berkata innama utitu ala ilmin indi, tetapi katakanlah hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.